Halo, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa semula dalam Info Bori bersama Andy Hakim. Seperti biasa, sebelum mengongsikan info kali ini, sekadar nak mengingatkan anda yang belum subscribe, silalah subscribe untuk memudahkan anda mengetahui bila kami memuat naik video baru channel ini. Terima kasih diucapkan pada anda yang sudah subscribe. Baiklah guys, kali ini kami akan kongsikan info berkenaan pelakon wanita yang memiliki senyuman paling manis di Bollywood. Ada yang mengatakan senyumannya semanis madu. Tak peliklah ya, sebab nama pelakon ini pun memang Madu. Sebelum itu nak bagi tahu pada anda, dalam bahasa Hindi, madu juga disebut madhu. Mungkin sebutannya tebal sedikit berbanding sebutan Melayu. Iya, kami bercakap mengenai pelakon yang bernama Madhuri Dixit. Beliau dilahirkan pada 15 hari bulan Mei 1967 dan beliau ini merupakan pelakon Hindi, penerbit dan juga personality TV. Madhuri mempunyai pengikut yang ramai di seantero dunia dan merupakan antara pelakon yang menerima bayaran yang tinggi pada penghujung dekad 80-an, dekad 90-an dan awal 2000 dahulu. Madhuri merupakan pemenang 4 kali anugerah Filmfare untuk kategori pelakon wanita terbaik dan sekali memenangi kategori pelakon pembantu wanita terbaik dalam anugerah yang sama, dan satu lagi anugerah Filmfare yang didapatinya ialah anugerah khas yang diberikan kerana penglibatannya selama 25 tahun dalam industri perfilman Bollywood. Pada tahun 2008, kerajaan India menganugerahinya Award Padma Shri, anugerah penghormatan untuk orang awam di India. Madhuri pada awalnya meminati bidang tarian dan dia menjadi penari yang mendapat beasiswa ketika usianya 9 tahun. Pada satu kesempatan, Madhuri membuat persembahan tarian dalam satu festival dan lanjutan daripada itu, gambarnya telah diterbitkan dalam sebuah akhbar. Bahkan penulis berita itu memuji persembahan tariannya dan Madhuri merasa sangat teruja pada ketika itu. Dan pada awalnya sewaktu berada di sekolah menengah, Madhuri selalu terbabit dalam kegiatan co-curriculum, di antaranya berlakon drama di sekolahnya. Dan ketika memasuki kolej di Mumbai, Madhuri nak menjadi ahli mikrobiologi. Namun 6 bulan selepas berada di kolej, dia berhenti dan mula memasuki dunia lakonan secara sepenuh masa. Madhuri membintangi filem pertama lakonannya yang diterbitkan oleh penerbit terkenal Rajshri Production dengan tajuk Abodh pada tahun 1984, dan Madhuri bergandingan dengan hero filem Bengali Tapas Paul. Filem itu gagal di pasaran, namun lakonan Madhuri dalam filem itu mendapat pujian para pengkritik filem. Madhuri hanya berusia 17 tahun ketika itu. Setahun kemudian pada tahun 1985, hanya satu filem yang dilakonkannya, iaitu filem yang bertajuk Awara Baap, dan filem ini juga gagal mendapat sambutan. Antara tahun 1986 hingga 1987, 4 filem lakonannya ditayangkan dan semuanya juga gagal memberikan keuntungan kepada penerbitnya. Salah satu filem lakonannya itu bertajuk Hifazat, terbitan tahun 1987. Itu adalah kali pertama Madhuri berlakon bersama dengan Anil Kapoor. Namun seperti yang saya katakan tadi, filem ini gagal di pasaran. Seterusnya pada tahun 1988, Madhuri membintangi 4 tajuk filem. 3 filem lakonannya juga gagal di pasaran kecuali filem Tezab. Dia berlakon bersama Anil Kapoor semula. Filem ini telah berjaya melonjakkan nama Madhuri sehingga namanya dicalonkan untuk meraih award pelakon wanita terbaik dalam Filmfare, walaupun dia gagal memenanginya. Filem Tezab merupakan filem yang membuat kutipan kasar tertinggi pada tahun itu.
छनक छनक के बोले, छनक छनक के बोले, दिल जरा बच के रहना चलिए, जरा बच के रहना। कैसा पागल आशिक है तू, और तुझे समझाई न कर दीवानापन। Oh baby, don't break my heart. Filem lakonan Madhuri di tahun berikutnya 1989 ialah filem yang bertajuk Vardi. Filem ini berjaya di pasaran dan seterusnya Madhuri bergandingan lagi dengan Anil Kapoor dalam filem Ram Lakhan yang turut menampilkan Dimple Kapadia dan Jackie Shroff. Filem ini menjadi super hit di carta box office. Dan selepas itu boleh dikatakan filem-filem lakonannya ada yang berjaya walaupun ada beberapa filmnya yang tidak berjaya. Pada penghujung tahun 80-an itu, Madhuri banyak bergandingan dengan Anil Kapoor. Selain Anil, dia juga turut bergandingan dengan Mithun Chakraborty, Sanjay Dutt dan juga Govinda. Mengawali dekad 90-an, tepatnya pada tahun 1990, Madhuri membintangi 9 tajuk filem. Namun, untuk pengetahuan anda, 4 filem awal lakonannya di tahun itu menemui kegagalan. Filem kelimanya, Kishan Kanaya, lakonannya bersama Anil Kapoor semula dianggap berjaya. Dan pada tahun 1990 itu juga Madhuri buat pertama kalinya berlakon bersama Amir Khan dalam filem yang bertajuk Dil. Filem ini membuat kutipan yang hebat pada ketika itu. Menerusi filem ini, Madhuri buat pertama kalinya memenangi kategori pelakon wanita terbaik dalam Festival Film Fair. Tahun berikutnya, 1991, 5 filem lakonan Madhuri ditayangkan. Hanya 1 daripada 5 filem lakonannya di tahun itu yang berjaya, iaitu filem Sajan, kalau anda ingat yang dihiasi dengan lagu-lagu merdu. Dan dalam filem ini Madhuri berlakon di samping Sanjay Dutt dan juga Salman Khan. Dekad 90-an, nama Madhuri menjadi tarikan penonton untuk ke panggung. Dia benar-benar menjadi rebutan para pengarah filem. Antara filem hebat lakonannya di dekad 90-an ialah filem Beta, terbitan tahun 1992, gandingannya dengan Anil Kapoor yang telah memberikannya gelaran pelakon wanita terbaik dalam Festival Film Fair untuk yang kedua kali. Filem itu sendiri diiktiraf sebagai filem yang paling laris di India untuk tahun itu. Di tahun 1993, Madhuri membintangi filem Khalnayak bersama Sanjay Dutt dan Jackie Shroff. Filem itu menjadi yang kedua terlaris untuk tahun 1993. Filem lainnya pada dekad 90-an itu ialah filem Anjam, gandingan yang pertama kali dengan Shah Rukh Khan. Hanya saja Shah Rukh Khan memegang watak antagonis dalam filem itu. Daripada segi kutipan, filem ini dianggap tidak rugi. Pada tahun itu juga filem lakonan Madhuri yang meletup, iaitu bukan hanya meletup di India tapi juga di luar India, filem yang bertajuk Hum Aapke Hai Kaun, lakonan yang bersama Salman Khan. Filem ini memberikan trofi Film Fair bagi kategori pelakon wanita terbaik kepada Madhuri Dixit untuk kali yang ketiga. Filem-filem lain lakonan Madhuri selepas itu banyak yang mencatatkan kutipan box office dan diingati ramai. Antaranya filem Raja 1995, lakonan yang bersama Sanjay Kapoor, Koila bersama Shah Rukh Khan, Mohabbat bersama Akshay Khanna dan Sanjay Kapoor, dan pastinya anda tidak akan lupa filem Dil To Pagal Hai, lakonan yang bersama Shah Rukh Khan, Karishma Kapoor dan Akshay Kumar. Dan menerusi Dil To Pagal Hai, Madhuri Dixit sekali lagi memenangi anugerah pelakon wanita terbaik dalam Festival Film Fair, itu untuk kali yang keempat. Filem lainnya yang diingati ramai ialah filem Arzu 1999, lakonan yang bersama Akshay Kumar dan Saif Ali Khan.
हाय राम कुड़ियों को डाले दाना मगर वो छुआने ले आया दीवाना पागल जो मरता है मुझ पे मरे तू ना मिली मर जाऊंगा सनम जान जाएगी मेरी जिंदगी तू है मेरी झूठा Mengawali arah baru tahun 2000, Madhuri kembali berkolaborasi dengan Anil Kapoor dalam filem yang bertajuk Pukar. Dan ada satu filem yang dibuat khusus untuk Madhuri Dixit oleh seorang pelukis yang mengagumi setiap aspek daripada diri Madhuri. Pelukis itu ialah M.F. Hussain. Filemnya bertajuk Gajah Gamini. Kalau anda ingat Gajah Gamini. Shah Rukh Khan hanya menjadi pelakon undangan dalam filem ini. Kisah yang dipaparkan dalam filem ini terlalu abstrak sehingga ramai yang tidak memahami jalan cerita filem ini, menyebabkan filem ini gagal teruk di pasaran. Hanya satu perkara yang patut dipuji daripada filem ini ialah filem ini berjaya menonjolkan kehebatan Madhuri dalam bidang tarian. Dan tak peliklah sememangnya dia dinyatakan memiliki ijazah dalam bidang tarian. Okey, filem lainnya yang diingati ramai ialah filem terbitan tahun 2001 yang bertajuk Ye Raste Hai Pyar Ke, lakonan Madhuri bersama Ajay Devgan dan Preity Zinta. Dan sebenarnya ada satu lagi filem lakonannya bersama Shah Rukh Khan dan Salman Khan yang menemui penonton pada tahun 2002. Filem itu bertajuk Hum Tumhare Hai Sanam. Kalau anda ingat lagu popularnya itu kan, Hum Tumhare Hai Tumhare Sanam, gitu kan. Filem ini merupakan pembuatan semula filem Tamil yang bertajuk Tota Chinungi, terbitan tahun 1995. Sepatutnya versi Hindinya ini menemui penonton pada tahun 1996. Namun pihak produksi mengalami masalah menyebabkan filem ini terlewat selama 6 tahun. Ini menyebabkan filem ini kurang sambutan sebab sudah dianggap tidak sesuai dengan peredaran zaman ketika itu. Dan pada tahun 2002 juga Madhuri turut membintangi filem Devdas bersama dengan Shah Rukh Khan dan Aishwarya Rai. Menerusi filem ini, Madhuri memenangi kategori pelakon pembantu wanita terbaik dalam Festival Filmfare. Selepas membintangi filem Devdas, Madhuri berhenti berlakon dan dia hijrah ke Denver, Colorado, Amerika Syarikat sehinggalah tahun 2011. Pada tahun itu barulah dia kembali menetap di India. Sebenarnya Madhuri berkahwin dengan seorang doktor di Los Angeles, California, Amerika Syarikat yang bernama Sriram Madhav Nene pada 17 Oktober 1999 dalam satu upacara tradisional di kediaman abangnya di California Selatan. Yang menariknya, suaminya tidak mengetahui bahawa Madhuri adalah seorang pelakon popular di India. Setelah berkahwin, Madhuri kembali ke India dan meneruskan kerjayaannya sebagai pelakon sehinggalah filem Devdas yang saya sebutkan tadi. Pada tahun 2003, Madhuri melahirkan anak sulungnya Arin dan 2 tahun kemudian dia melahirkan anak keduanya juga seorang lelaki diberi nama Ryan. Pada tahun 2007, Madhuri yang ketika itu masih tinggal di Denver, Colorado, sempat melakukan comeback dengan membintangi filem Aja Nachle pada tahun 2007 itu. Ketika itu dia balik bercuti ke India. Dia kemudian berhenti berlakon semula sehinggalah bila dia dan keluarganya hijrah ke India pada tahun 2011 seperti yang saya kongsikan tadi. Dia dan suaminya pada tahun 2018 mendirikan syarikat R&M Moving Pictures. Madhuri meneruskan kerja lakonannya dengan membintangi filem Dad Ishqiya pada tahun 2014 dan juga filem Gulab Gang. Sebelumnya pada tahun 2013 dia menjadi item girl
pelakon undangan menarikan sebuah lagu dalam filem Ye Jawani Hai Diwani terbitan tahun 2013. Kerjaya lakonannya masih berterusan dan dia turut berlakon 2 filem pada tahun 2019, yaitu filem Total Dhamal bersama Anil Kapoor dan Ajay Devgan dan juga filem Kalang bersama Sanjay Dutt, Varun Dhawan, Alia Bhatt, Sonakshi Sinha dan Aditya Roy Kapoor. Madhuri Dixit membintangi lebih daripada 70 filem Hindi dan nampaknya dia masih akan terus berlakon, walaupun mungkin watak yang dilakonkannya adalah watak seorang ibu. अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना, लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। की हर कसम की कसम ना जुदा होंगे हम, दिन है मुश्किल रात भारी, हर घड़ी है बेकरारी, चाहते हैं Madhuri Dixit dan bidang tarian tak dapat dipisahkan. Sekarang ini dia berlakon sekali-sekala dan dia selalu juga dijemput untuk menjadi juri dalam pertandingan tarian di kaca TV. Kehebatan lain Madhuri ialah pada tahun 2000 namanya tercatat dalam Guinness World Record sebagai aktris India yang menerima bayaran paling tinggi. Pada tahun 2003 pula, Madhuri memenangi pengumpulan pendapat yang dijalankan oleh pihak Zee dan BBC sebagai aktris terbaik selamanya. Kemudian pada tahun 2012, nama Madhuri berada di urutan pertama yang disenaraikan oleh pihak New Delhi TV (NDTV) sebagai aktris paling popular di Bollywood sepanjang masa. Dan pada tahun yang sama, namanya disenaraikan di tempat pertama oleh pihak Yahoo.com sebagai salah seorang daripada 10 ikon kecantikan dalam filem-filem Hindi. Sementara pada tahun 2013, namanya tersenarai di tempat keempat di belakang Amitabh Bachchan, Dilip Kumar, Shah Rukh Khan dalam satu pengumpulan pendapat yang diadakan di UK bersempena dengan 100 tahun perfilman India dan beberapa pengiktirafan lain yang diterima Madhuri dalam kerjayanya sebagai pelakon di Bollywood. Oke guys, itulah sekelumit perkongsian info mengenai pelakon yang bernama Madhuri Dixit. Namanya akan tetap diingati oleh para peminat filem Hindi seperti mana mereka akan mengingati senyuman manisnya yang telah menjadi sebahagian daripada identiti dirinya. बगदाद से लेके दिल्ली आगरा, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा, कि तुमसे जुदा होके हम उम्र भी हमारी लग जाए, तुमको खुद से ही तौबा करते थे। Oke guys, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam Info Body bersama Andy Hakim. Sekali lagi nak ingatkan anda, bagi yang belum subscribe, silalah subscribe, kemudian like dan share dengan rakan-rakan anda. Yang nak komen atau bagi cadangan, sila ke bahagian bawah. Dan yang nak follow saya dekat IG adalah matukan @andyhakim_ibrahim. Silalah berbuat demikian. Teruskan berada di rumah di musim PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan. Sama-samalah kita putuskan rantaian wabak COVID-19 ini. InsyaAllah kita mampu melakukannya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. नजरें मिली दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा लव यू राजा, बस में नहीं है अरमां मुझे